Okay, ya. Jadi bagi memberkati kita punya perkongsian pada pagi ini, kita mulakan perkongsian ini dengan menjemputlah Ustaz Ali Imran, pensyarah di Jabatan Pembangunan Latihan IPG Kabinet Islam untuk membacakan doa. Dipersilakan Ustaz. Al-Fatihah. Amin, amin. Terima kasih Ustaz atas bacaan doa itu tadi. Baiklah, tanpa berlengah masa, ingin saya perkenalkan penceramah kita yang sememangnya kita semua rasanya ramai yang mengenali beliau ya. Dan tak lain dan tak bukan ialah Profesor Madya Dr. Muhammad Izam Haji Muhammad Hamzah. Sebelum tu saya perkenalkan diri beliau dulu ya. Beliau adalah pemegang PhD dalam pentadbiran pendidikan dari Universiti Melaya dan sarjana pendidikan dalam pengurusan dan pentadbiran dari Universiti Teknologi Malaysia. Kini beliau merupakan seorang Profesor Madya Pentadbiran Pendidikan di Fakulti Pendidikan Universiti Kebangsaan Malaysia. Beliau adalah mantan penyelaras program sarjana muda khas untuk guru besar di Fakulti Pendidikan, mantan ketua pengurusan kualiti Fakulti Pendidikan, mantan ketua Jabatan Kepimpinan dan Polisi dan juga mantan timbalan dekan Fakulti Pendidikan UKM. Beliau sangat berpengalaman luas ya sebagai pemeriksa luar external examiner untuk Viva PhD. Iaitu lebih kurang pengalaman beliau selama 20 tahun lebih ya untuk Viva PhD di banyak universiti, antaranya di La Trobe University Melbourne Australia, Universiti Teknologi Malaysia, Universiti Putra Malaysia, Universiti Malaysia Sabah, UNIMAS, Universiti Malaysia Kelantan, UMK, Universiti Malaysia Universiti Melaya, Kolej Universiti Islam Melaka dan Universiti Pendidikan Sultan Idris UPSI. Jadi memang tepatlah pada hari ini kita menjemput beliau untuk berkongsi pengalaman beliau untuk membantu kita semua menghadapi Viva yang bakal kita hadapi pada masa akan datang. Sebelum itu ya, sebelum saya mulakan kita punya perkongsian ni, jadi saya ingin menerangkan sedikit perjalanannya ya. Saya mohon untuk peserta untuk offkan mic masing-masing. Peserta dibenarkan bertanyakan soalan kepada penceramah semasa perkongsian sedang berlangsung. Maksudnya selepas doktor memaparkan slide, lepas itu boleh diadakan berbincangan secara santai. Selain daripada itu, QR code kehadiran khusus juga akan dipaparkan di hujung perkongsian ini nanti untuk tujuan SPL KPM. Tanpa melintahkan masa, saya rasa saya perlu meneruskan mempersilakan Profesor Madya Dr. Muhammad Izam Haji Muhammad Hamzah untuk meneruskan perkongsian ini. Dipersilakan Doktor. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Yang dihormati Dr. Nur Habibah binti Kadran, iaitu Ketua Unit Pengajian Siswazah Jabatan Pembangunan Latihan Institut Pendidikan Guru Kampus Pendidikan Islam, dan juga semua nak kata apa ni, pensyarah semua. Pensyarah juga. Cikgu ada ni, cikgu, pensyarah dan mungkin juga pelajar universiti sebab ada juga yang minat untuk mengikuti slot ini ya. Saya mengucapkan banyak terima kasihlah kepada Dr. Nur Habibah kerana memberi kesempatan kepada saya untuk berkongsi satu aspek dalam pengajian PhD ni yang sangat penting dan kritikal lah. Ya. Sebabnya bila kita nak menjalankan penyelidikan PhD, mungkin juga ada dalam ni yang peringkat master juga yang mungkin ya.
mungkin juga yang membuat masters, yang ada buat thesis masters. Jadi saya mengalu-alukan semua lah. Dan ini ialah perkongsian untuk sama-sama kita menghadapinya lah. Saya bukan nak mengajar, tetapi saya nak berkongsi pengalaman saya selama hampir 20 tahun ni. Dan saya biasanya dilantik oleh fakulti sebagai pengurusi Viva kalau di UKM tu lah, pengurusi Viva. Dan kadang-kadang kalau saya timbalan dekan, saya akan duduk sebagai wakil dekan, ataupun kalau saya sebagai pensyarah biasa, universiti ni jawatan dia rotation. Jadi kalau pensyarah biasa, saya akan jadi sebagai wakil pusat saya, wakil jabatan saya. Jadi hari ni saya nak berkongsi lah beberapa perkara Viva ni sendiri. Jadi Viva ni kalau kita saya nak kongsikan ialah, nampak tak slide ni? Boleh nampak slide ni? Boleh nampak tak? Slide. Tak nampak. Tak nampak, Doktor. Tak nampak. Okey, kejap. Saya kena share kejap. Present entire slide. Kejap Okey, nampak tak? Nampak? Ya, nampak. Terima kasih. Okey. Jadi Viva ialah bahasa Latin atau nama sebenarnya kalau kita dapat surat daripada universiti, nama dia lah Viva Voce. Surat tu akan tulis Viva Voce. Viva Voce tu maksud dia Viva lah. Viva. Jadi ianya ialah frasa Latin yang bermaksud with living voice. Maknanya kita akan diperiksa secara lisan atau by word of mouth. Kita akan diminta untuk diuji, diperiksa dalam bentuk percakapan ataupun oral exam, ataupun biasa kita kata peperiksaan lisan. Jadi bila kita dah habis, kita dah submit kita punya thesis, kita submit tempoh 3 bulan, kemudian kita tunggu untuk bila peperiksaan Viva itu. Jadi bila dah disubmit tu thesis tersebut, mungkin biasanya kita hantar dalam 6 salinan kita di 6 salinan tu akan dibagilah pada pemeksa-pemeksa. Dia bergantung kepada universiti. Ada setengah universiti macam di UKM ada satu pemeksa luar, satu pemeksa dalam. Itu untuk PhD. Ya. Kalau untuk universiti lain, contohnya di Universiti Malaysia Kelantan yang saya jadi eksternal dia, 2 pemeksa luar, 1 pemeksa dalam. Bagi UMS Sabah pula, dia hanya ada 1 pemeksa luar dan 2 pemeksa dalam. Mungkin sudah berubah, saya tak tahulah. Tetapi di UTM, saya selalu tiap-tiap tahun di UTM, kadang-kadang setahun 2 thesis yang saya kena periksa, iaitu ialah 1 pemeksa dalam dan 1 pemeksa luar. Jadi nama pun pemeriksaan kan. Kalau tengok gambar saya tu, ada orang tengah present. Tapi bukan di Malaysia lah tu. Saya tak nak ambil gambar Malaysia ni sebab Viva ni kadang-kadang is very sensitive saya tak tahu bagaimana persediaan ataupun keputusan seseorang tu lah. Jadi tujuan kita ialah kita nak lulus. Tengoklah gambar graduate tu, saya saja letak gambar tu bagi semangat sikit lah. Ni gambar graduan yang akan konvo ni. Dan bawah tu ialah gambar pensyarah sebenarnya yang akan naik ke pentas untuk melihat anak murid dia menerima scroll masing-masing. Jadi basically ianya ialah satu peperiksaan. Bila ianya satu peperiksaan, bermaksud kita kena bersedia. Macam written exam, peperiksaan bertulis, kita kena prepare, betul? Kita kena bersedia, kita kena rancang proses persediaan kita untuk menghadapi peperiksaan tersebut. Tapi peperiksaan ini ialah nama dia peperiksaan lisan atau Viva. Jadi
kita ni selalu akan jadi risau. Pengalaman saya, Dr. Nur Habibah pun faham lah, dia pun dulu student saya lah. Banyak cabaran dia nak siapkan dia punya thesis tu. Saya sendiri pun bila saya dapat je surat yang mengatakan sekian-sekian tarikh viva, saya dah mula risau, dah tak lalu makan. Ni bulan puasa lah, tak payah cerita makan lah kan. Jadi macam apa ni, betul ke ni, saya ni dah sedia ke? Saya dah boleh menghadapi ke viva ni? Banyak benda lagi lah yang saya kena buat dalam thesis ni. Selalu macam tu lah dalam fikiran kita ni. Jadi kita kena put a stop. Tak payah lagi fikir-fikir lagi dah. Bila kita dah, penyelia kata okey dah ready untuk viva, maka kita kena bersedia. Ada setengah universiti macam di UKM, dia ada tahap-tahap dia yang membantu kita dalam viva ni. Contoh di UKM ada 3 tahap. Tahap yang pertama proposal, dia kena defend proposal dia. Saya bagi contoh UKM lah nanti saya bagi contoh universiti lain juga. Di UKM sebab ada defend proposal, jadi kita dah biasa membentang. Yang kedua lepas tu ialah proposal tadi, usulan, tahap usulan tadi, bentang proposal, ada pemeksa dia atau kita kata pembaca. Jadi kita dah, bila kita present bab 1, bab 2, bab 3, kita dah biasa kena tanya. Kita biasa kena defend. Kenapa begini, kenapa nak buat kaedah ni, kenapa nak pakai statistik ni dalam defend proposal tu. Jadi dia dah latih kita ni sebenarnya masa proposal. Kemudian yang kedua, bila kita dah lulus proposal tu, kita akan collect data, kemudian kita akan bentang pula the next, mungkin selepas 2 tahun, okay, kita akan bentang kita punya kemajuan. Maknanya semua data-data kita untuk bab 4 kita. Dan sebelum viva ada satu tahap lagi, yang kemajuan tadi tak ada pemeksa, tak ada pembaca. Jadi kita relax, kita bentang saja kita punya data. Dan selepas kemajuan, bila semua dah siap, bila bab 5 semua dah ready, kita pun bentang kita punya pemantapan. Pemantapan ni ialah satu level sebelum viva. Jadi dalam pemantapan, kalau di UKM ada pemeksa yang akan membacanya. Jadi kita hantar kita punya macam final thesis kita tu, memang final lah sebab bila kita hantar tu pemeksa akan baca di dalam seminar siswazah. Jadi di situ kita akan ditanya, diuji, diminta menghuraikan. Jadi kita dah ready, dah bersedia lah, kita dah ada momentum tu. Dan bila biasanya jarang yang tak ada apa-apa pembetulan, biasanya ada pembetulan dalam pemantapan. Dan bila kita dah betulkan pembetulan tu, kita jumpa penyelia kita balik dan kita dah bagi report kita kepada fakulti, maka kita dah bersedia untuk viva. Masa tu kita submit kita punya thesis kita, submit thesis. Kalau di universiti lain, kalau contohnya di Universiti Melaya, dia ada dua level pada masa saya dululah. Pada masa saya dulu, 2 level saja. Satu ialah vetting. Vetting ni ialah defend proposal juga. Nama dia. Vet kita punya proposal. Dan vetting ni sangat kritikal dan penting. Sebab kalau tak lulus vetting, tak boleh buat research. Itu sebabnya. Jadi kena betul-betul siapkan proposal kita dan kita kena faham proposal kita. Bila kita dah bentang tu, kalau lulus, maka baru boleh kita collect data dan akhir nanti, di hujung nanti, maka masa tu barulah ada kita submit dan kita viva. Jadi dia ada 2 level saja. Kalau orang ada daripada Universiti Melaya ni, pada zaman saya dulu, dia begitu keadaan dia. Jadi dia ada 2 tahap. Jadi bila dah selalu dengan pembentangan dan defend dan diterangkan, diuji, maka kita dengan viva ni kita dah rasa dah boleh dah. Maknanya kita dah rasa boleh tahulah apa yang akan berlaku lah. Andai kata tak ada benda-benda macam tu, ada juga cara lain yang kita boleh biasakan diri kita dengan defend thesis kita ni atau research kita ni, iaitu kita bentang di mana-mana conference, di mana-mana seminar.
Kalau di setengah tempat tu syarat wajib dia ialah dia kena bentang untuk lulus PhD dia kena ada proceeding, dia kena ada journal. Journal tak bentang. Tapi kalau saya selalu nasihatkan student saya, pergilah bentang mana-mana dalam international conference. Awak punya thesis ataupun sebahagian daripada thesis tu supaya dapat idea sikit apa orang akan tanya nanti. Itu lebih kurang. Jadi maksud di sini Viva tu ialah peperiksaan. Macam kita juga kalau di sekolah, kalau ada national exam, peperiksaan kebangsaan, sebelum tu kita ada peperiksaan-peperiksaan lain kan. Kita ada peperiksaan penggal, kita ada peperiksaan bulanan yang menjurus kita untuk membantu kita dalam menyediakan kita dalam peperiksaan akhir tu. Kalau SPM, kita ada trial exam. Trial exam itulah yang akan guide kita, bantu kita untuk menghadapi peperiksaan sebenar. Lagi banyak kita praktis, lagi banyak ada trial exam. Setengah sekolah tu percubaan pertama, peringkat daerah, kemudian ada peringkat negeri dan sebagainya tu, lagi banyak maka lagi mudahlah dia untuk menghadapi peperiksaan sebenar. Lagi banyak kita didedahkan, lagi mudah untuk kita meneruskan. So basically itulah dia yang dimaksud, yang kita kena faham tentang Viva ni, iaitu kita kena bercakap. Tak kira lah kita ni orang yang suka bercakap ke, atau kita pendiam ke, kita tak pandai bercakap ke, tapi masa Viva kita kena bercakap. Jadi bila kita kena bercakap, maksudnya peperiksaan tu dalam bentuk lisan. Okey, itu bagi pemahaman yang pertama lah. Mungkin ada orang nak tanya dulu ataupun nak tunggu ke slide Dr. Habibah, macam mana? Adakah nak tanya dulu ataupun nak teruskan? Prof, masa yang diperuntukkan untuk pembentang, masa kita nak Viva, pada tiga peringkat ukulan kemajuan dengan Viva tu, adakah masanya sama ataupun macam mana? Masa dia berbeza. Masa pembentangannya dulu semua standard 20 minit. 20 minit presentation. Ya. Tapi sekarang UKM dia bagi 20 minit tetapi soal jawab dia tu lama. Dulu setengah jam, sekarang 45 minit. Untuk mana? Untuk usulan dan juga pemantapan. Tapi itu kalau yang ada 3 tahap tadi itulah. Tapi untuk Viva, kita cerita Viva berapa jam ke masa dia? Kalau saya duduk Viva, pukul 9, pukul 12 baru habis. Maknanya 3 jam. 9, 10, 11, 12. 3 jam. Tapi kalau kita calon, yang akan bentang tu saja 20 minit. Dia convention biasa, aturan biasa, bentang 20 minit saja. Tetapi soal jawab tu yang lama. Macam tu. Ada lain soalan? Assalamualaikum Dr. Ya, Waalaikumsalam. Saya ingin bertanya, di dalam masa Viva, adakah perlu kita kemukakan dokumen-dokumen bentuk mungkin video-video ataupun temu bual kita dengan responden kita? Terima kasih Dr. Okey, itu untuk qualitative research ya. Saya ni seorang pakar dalam bidang qualitative research, grounded theory. Jadi data saya banyak. Saya ambil video, saya ada field note, transcribe temu bual. Dan saya ada dokumen. Dan saya ada juga data jadual juga Jadi itu simpan. Kalau dia panggil audit trail dalam qualitative research dia panggil audit trail, iaitu jejak audit kita buat kerja tu. Jadi kita dalam thesis tu kita tak boleh masuk semua, betul? Ya. Tak boleh masuk semua. Kita akan masukkan apa dia? Transcribe. Data field note kita, data nota lapangan kita. Kemudiannya kita punya temu bual excerpt, temu bual petikan temu kita masuk dalam teks. Kan? Yang banyak-banyak tu kita tak boleh masukkan, nanti thesis jadi tebal.
Jadi kita masukkan yang penting-penting. Kalau nak masukkan sebahagian saja kita masuk dekat belakang iaitu lampiran. Yang video ni kita tak boleh masukkan sebab ini ialah dalam bentuk manuskrip kertas. Jadi dalam presentation kita ada yang sebenarnya ni nak ke depan dah ni. Soalan ni ke depan. Nanti kejap lagi slide tu saya akan terangkanlah Saya bagi ringkas dulu. Jadi kita kalau nak kita letak tepi buat file lain. Bila ditanya saja. Contohnya kata kita melihat membuat pemerhatian di kelas atau di dalam organisasi. Kepimpinan distributif contohnya. Kita tengok macam mana dalam meeting. Saya pun masuk meeting dalam research saya masuk meeting. Tapi saya tak boleh ambil video, meeting tak boleh ambil video. Kalau dibenarkan saja. Jadi dalam meeting tu nampak gaya-gaya kepimpinan yang ada kan. Jadi pada masa tu kita ambil video tu. Video tu kita masukkan, bukan masukkan dalam data tetapi kita gunakan dia sebagai sebahagian daripada data. Kalau dalam NVivo tu kita letakkan dalam tu untuk guide kita memahami data kita, situasi tu. Jadi dianya tak perlu sebenarnya sebab biasanya dalam Viva ni kita nak kalau boleh tak perlulah melerit-lerit sangat sebab nanti ada soalan-soalan sebab pemeriksa dah baca thesis. Dia nak uji kita saja sama ada betul kita buat atau betul ke kita buat atau betul ke kita faham apa yang kita buat. Nak dapat PhD tu kan susah sebab nak jadi pakar. Jadi dia nak uji kita sama ada awak faham ke tak, awak buat ke tidak. Jadi katakanlah ada benda-benda tu semua kita tak perlu masukkan, tapi kalau ianya sangat penting kita boleh ready dalam file lain, jangan file dalam presentation kita tu. Untuk backup kita kalau ditanya, untuk ditunjukkan. Kalau nota lapangan, Doktor? Nota lapangan masuk dekat lampiran. Lampiran, okey. Lampiran, tapi janganlah banyak-banyak sangat. Nanti kalau pilih satu je yang terbaiknya. Doktor. Nasihat Doktor. Okey. Ada lain? Kalau tak ada, saya terus kepada slide yang seterusnya Boleh Boleh moderator Dr. Habibah? Teruskan Doktor. Okey. Okey, saya bagi saya punya tips ni kepada lima bahagian lah Yang pertama tadi makna Viva. Ni yang kedua, tapi saya tok pertamalah. Persediaan secara mental dan spiritual. Sangat penting ni. Nampak tak slide ni? Nampak tak? Nampak slide ni? Dr. Habibah nampak Tak nampak Doktor. Okey, tak nampak Kejap Saya kena share lagi sekali. Resume dia. Kejap Nampak? Nampak tak sekarang? Nampak. Okay. Nampak. Okey, yang pertama ni. Bila kita dah hujung, dah ready dah tahu tarikh dia lah. Jadi kita ni kena bertenang lah. Jangan kalut sangat lah. Bila kita tahu je Viva kita dah tak lalu makan, hidup dah tak tentu arah, kemudian risau. Jadi diri dan hati perlu tenang lah basically. Jangan kalut, jangan berserabut sangat lah. Sebab kita kalau berserabut tak tahu apa benda kita nak buat nanti. Jadi diri dan hati perlu tenang. Kalau kita ni orang Islam, kita buat solat hajat. Saya sendiri pun buat banyak benda ni sebabnya kita tak tahu lah apa yang orang nak tanya kita. Kita tak tahu apa yang sebenarnya orang nak tanya kita. Kita buatlah doa banyak-banyak, semayang. Kalau bukan orang Islam tu, pergilah tengok macam mana bertafakur ke dan sebagainya. Tenangkan diri dulu. Yang pentingnya, diri dan hati perlu tenang. Jadi kemudian kita kena aware, rancang awal, tahu tarikh dia bila. Bila tarikh Viva tu. Bila masa Viva tu. Kat mana tempat dia. Ini sangat penting. Sebab kita nak rancang kita punya persediaan tu. Jangan tak tahu tarikh, masa, tempat. Jangan main agak-agak. Yang penting surat rasmi tu kena ada. Kalau angkat telefon kata saya nak tahu surat rasmi, email pada saya, post pada saya. Sebab kalau tidak ada bukti ni nanti, kita nanti teragak-agak ni. Bila
kita punya tarikh Viva ada masa. Dan kita tak naklah kita tahu Viva tu terlalu suntuk. Kurang-kurangnya kita dapat surat 2 bulan sebelum. Kalau 3 bulan sebelum pun lagi baik. Sebab nanti mungkin awak sedang bekerja nak ambil cuti kan. Kalau bagusnya cuti tu kalau boleh 3 hari 4 hari sebelum Viva ambil dah cuti. Sebabnya nak tenangkan hati. Kalau di tempat kerja kita banyak masa kita dengan kerja kita, nanti kita hilang fokus. Kalau boleh ambil cuti, ambillah cuti. Jadi tahu tarikh, masa dan tempat. Okey, ni yang penting ni, poin yang keempat ni. Bina keyakinan diri. Kena tahu, kena tanamkan dari diri sendiri, ini kajian kamu, kajian kita, kajian awak. Saya yang buat, awak yang buat. Saya yang faham. Jadi, awak yang tahu semuanya. Dan ingat, penyelia tidak boleh berkata-kata dalam Viva. Tak boleh tolong jawab. Sekarang semua mesti, dulu boleh bercakap-cakap ni penyelia ni, backup dia punya student kan. Sekarang semua mesti kata penyelia senyap, tak boleh cakap. Nanti pengusi akan tegur. Melainkan pengusi, ada setengah pengusi dia kata penyelia ada apa-apa nak cakap, dia minta penyelia bagi penjelasan sikit tentang satu perkara mungkin dah buntu sangat ke. Penyelia pun boleh diminta untuk bercakap. Tetapi convention sekarang semua universiti baik antarabangsa ataupun national universiti di Malaysia ni, penyelia tak boleh berkata-kata. Masuk Viva, mula-mula masuk majlis pembukaan tu, penyelia pun tak masuk. Yang masuk panel-panel pemeriksa dan ahli-ahli Viva tu, kita dengan student kita tunggu kat luar. Kemudian dia mesyuarat. Bila dia mesyuarat tu, dia akan tanyalah bagaimana tesis ni ada masalah ke atau ada isu ke, apa isu-isu utama dia. Kemudian bila dia buat keputusan, dia kata okey, minta dia orang masuk, minta pelajar masuk dan penyelia bentang. Jadi yang akan bentang ialah pelajar, yang akan ditanya ialah pelajar, yang akan jawab ialah pelajar PhD tu. Jadi niat kena ikhlas. Bukan datang situ, wah saya tak kira, saya nak belasah je, saya nak bantai je, saya nak jawab je semua. Tak boleh. Kita kena niat ikhlas untuk kongsi ilmu, kongsi kajian kita tu. Sebab yang buatnya kita, kamu buat. Itu sebabnya penting kita buat daripada mula sampai habis. Ya. Kemudian jangan rasa rendah diri atau takut. Ini satu masalah besar juga ni. Takutnya nak ada Viva ni. Rasa rendah diri lah, takut nak hadapi profesor semua tu, pakar-pakar tu, tengok muka pula tu garang-garang semua. Kemudian jangan rasa rendah diri, takut. Risau tak apa. Saya selalu cakap dengan student saya, risau tak apa. Sebab kalau risau, kita bersedia dengan apa benda yang kita risau tu. Oh, kita tak buat ni lagi, kita belum bersedia ni lagi. Kemudian tingkatkan kewibawaan diri. Maknanya, macam mana tingkat kewibawaan diri ni? Rancang awal, baca tesis tu, fahami tesis tu. Jadi kena rancang awal, planning. Fail to plan, planning to fail kan? Gagal merancang ialah merancang untuk gagal. Jadi bila dah tahu tarikh, rancang. Kalau boleh rancang awal. Apa nak rancang tu, lepasnya kita nak rancang apa benda tu. Jadi basically jangan rasa selalu memang macam tu lah. Selalunya bila kita tahu tarikh Viva je, kita dah kalu kan. Kita dah tak lalu makan, aduh apa ni, banyak lagi yang tak betul ni dan sebagainya. Put a stop. Titik. Kemudian kita kita rancang apa yang kita nak buat lepas ni. Okey? Jadi yang poin saya pertamanya ialah persediaan secara mental dan spiritual. Dia set dekat pemikiran kita ni, okey kita nak Viva, sekarang saya kena bertenang dan saya kena bersedia menghadapi Viva tu. Kalau tak boleh tenang-tenang lagi, semayanglah, doalah, minta kepada Tuhan untuk ketenangan. Sebab lepas ni nanti kita nak susun kerja kita. Okey. Ada apa-apa respon atau nak tanya berkat persediaan mental dan spiritual ni?
Silakan siapa yang nak bertanya. Kalau tiada pertanyaan kita teruskan dulu doktor. Okey. Okey, yang kedua, ini yang penting. Persediaan pengetahuan dan kemahiran tesis tu. Kita memang betul lah kita buat tesis tu. Tapi kadang-kadang kita buat tu dah lama. Ada orang belajar, sekarang semua nak graduate on time kan. 3 tahun kena siap. Tapi ada juga yang terlajar, masing-masing punya rezeki lah. Ada yang lama, ada yang 4 tahun baru selesai, ada 5 tahun baru selesai, ada tu 6 tahun sampai penghujung pun maksimum 7 tahun, 14 semester. Jadi kita kadang-kadang dah lupa bab 1, bab 2, bab 3 tu. Poin yang pertama, baca dan faham keseluruhan tesis tu, kulit ke kulit. Dan kita dah buat dia punya draft akhir dia, tesis tu. Jadi kita kena baca dan faham keseluruhan tesis tu. Baca setiap page. Dalami dan kuasai. Poin yang kedua ialah dalami dan kuasai setiap muka surat dan bab itu. Saya dulu duduk library dah tahu Viva je. Saya ambil cuti, saya baca tu, study balik. Walaupun kata, kan kau yang buat. Ya betul, tapi saya nak baca balik apa yang saya buat tu. Dulu kan dah baca balik, ya betul. Masa jumpa penyelia dah bagi, penyelia baca, betul. Ni sekarang kita nak baca keseluruhan. Jadi kita kena baca, katakanlah 300 muka surat, bacalah. 500 muka surat, bacalah. Daripada muka surat 1 sampai 5. Bukan saja muka surat saja. Daripada abstract tu, Romanize tu, abstract, muka surat Romanize lah, abstract. Abstract bahasa Melayu, abstract bahasa Inggeris, sebab itu semua akan dinilai. Kita dah hantar, tapi kita tengok, ada lagi tersilap dekat abstract ni. Okay, jadi baca dekat abstract tu, daripada mula abstract tu, termasuk kandungan-kandungan tu. Sebab kadang-kadang kandungan tu tersilap juga tu. Awak dalam teks lain, dalam kandungan lain, nanti ditanya nanti tu, kenapa ni tak sama ni? Nanti kalau awak dah betulkan awal-awal tak masalah, tapi kadang-kadang benda tu terlepas pandang kan. Penyelia pun terlepas pandang. Jadi awak kena apa? Tengok daripada muka surat 1, ada setengah-setengah tu, penghargaan pun orang tengok dulu. Ni siapa ni, nama ni, dia kata. Ada orang sahaja nak usik awak kan. Jadi dia tanya. Jadi bacalah semua tu daripada kulit ke kulit tu, sebab saya kata kulit ke kulit. Sebab baca tu, penghargaan pun baca, isi kandungan pun baca, kemudiannya abstrak baca, senarai isi kandungan, senarai jadual, senarai rajah, singkatan, tengok balik. Nanti kalau ditanya, boleh jawab. Jadi baca sampai bab 1, bab 2, bab 3, bab 4, bab 5, termasuk lampiran tu, surat-surat lampiran, instrumen, soal selidik tu, tengok balik. Kadang-kadang ada tersilap. Jadi kalau tersilap nanti senang nak jawab, kenapa ni awak tulis dekat instrumen ni lain, dekat dalam teks bab 4 tu lain. Kenapa dia punya item ni tak sama? Kan dah susah. Bila tak sama dah, itu lagi teruk lah kena tanya. Jadi baca betul-betul. Patutnya benda ni kita dah buat sebelum kita hantar tesis kita, tetapi kadang-kadang kita mengejar masa. Masa kita dah untuk kita punya HLP dah habis, kita pun hantar submit. Bila submit tu kadang-kadang ada kesilapan lagi. Berlaku lagi kesilapan. Tapi tak apa. Kita boleh jawab. Kita tahu benda tu ada kesilapan. Mungkin item soal selidik tu yang kita masuk dalam tesis kita tu belum clean punya, faham? Maknanya lepas kita buat kajian rintis, kita tak buang benda tu. Kajian rintis kata ada benda-benda elemen yang kena tukar kan, item-item yang kena tukar, tetapi kita tak masukkan yang clean punya. Kita masukkan yang original punya. Dah tak sama. Tak sama macam mana? Yang dekat lampiran dengan yang dalam bab 4 tu lain dia punya item. Contohnya item B12. Dekat belakang lampiran item tu saya pengetua saya menjalankan ni secara mengupayakan star. Dalam B12 dalam teks lain pula. Jadi itu kamu kena aware lah benda tu. Tengok satu-satu. Kalau saya sangat teliti lah, maknanya
saya akan tengok semua sekali. Kalau saya pemeriksa lah. Jadi kalau tengok, kenapa tak sama? Ni awak kena jawab lah. Ya. Jadi poin yang ketiga, buat tagging. Untuk selamat, tag benda tu. Tag apa dia? Dekat penyataan masalah, kat tujuan, kat objektif, dekat soalan, dekat hipotesis. Tag lah, buat tagging sikit, senang nanti nak buka. Jadi tesis ada dekat awak, tesis ada dekat pemeriksa, tesis ada dekat pengurusi, tesis ada juga dekat wakil dekan dan juga yang lain-lain tu yang neutral. Jadi bila awak tag, awak senang boleh dia kata buka soalan kajian. Awak pun dah tagging kan tulisan tu, tulis kat tepi tu ada tagging dia soalan kajian, buka terus. Kalau tidak nanti awak buka terkial-kial nak buka muka surat tu, nanti akan makan masa. Nanti pengurusi akan tanya jumpa tak, cepat sikit. Jadi awak lagi stres. Jadi kalau boleh tag dia cantik-cantik daripada muka depan tu sampailah muka belakang tu. Jadi nampak tersusun dan awak cepat. Yang sebenarnya kita tak naklah viva ni lama-lama sangat. Kalau tagging tu akan menyimatkan masa. Okey, yang keempat poin saya, bila dah mula baca, kita dah boleh tahu dah apa soalan-soalan yang akan ditanya. Betul bila kita baca tu, kita akan tahu dah apa yang akan ditanya dan cubalah buat soalan yang dijangka akan ditanya dan cuba jawab. Cuba jawab. Apa jawapan dia yang bagus ni? Saya bagi contoh kat sini. Apakah sebab kamu nak jalan ke kajian ni? Ini biasanya siapa tanya ni? Siapa yang akan tanya ni macam ni? Agak-agak siapa yang akan tanya ni? Ada siapa boleh respon? Pengurusi. Ya. Biasanya pengurusi dah tanya. Pasal pengurusi biasanya dia tak baca macam pemeriksa. Dia awak awak dah bentang-bentang tu semua, pengurusi tanyalah. Ataupun sebelum pembentangan, biasa dalam viva dia minta awak masuk. Kemudian pengurusi akan perkenalkan semua ahli viva tu, pemeriksa dan sebagainya. Jadi yang pertama dia mungkin tanya apa khabar, nak berdiri ke, duduk ke, nak bentang, okey, selesa ke tidak, ataupun dia nak dia bermesra lah sikit datang tadi macam mana, okey, benda semua. Jadi bila awak dah bentang je tu, dia nak tanya dulu, pengurusi nak tanya dulu. Saya tak faham lah, dia kata. Apa sebab kamu nak buat kajian ini? Agak-agak macam mana kita nak jawab ni? Apa sebab kamu nak jalan ke kajian ni? Apa sebab ni? Ya, pada kepentingan kajian. Tu tak Sebab boleh. sebelum ni setelah buat pembacaan literature review, tidak kurangnya kajian yang diadakan terhadap topik yang saya nak buat ni. Itu boleh terima tetapi tak tepat lagi. Sebab mungkin awak punya literature tak cukup. Kalau pemeriksa tu dia kata dia akan jawab macam ni pula. Adalah awak tak refer kepada kajian yang telah dibuat oleh ahli, contohnya di UUM yang telah membuat ni. Dah susah pula kita, betul? Jadi kalau kita boleh cakap setakat literature yang saya buat, lagi itu sebab literature tak boleh lah terlalu terlalu lama sangat. Sampai tahun 60, tahun 70, 80 kita tengok yang baru-baru supaya tempoh 10 tahun tu. Jadi dalam literature, satu jawapan dia ialah dalam literature menunjukkan bahawa kajian yang terbaru yang telah dijalankan menunjukkan bahawa terdapat masalah yang belum dapat diatasi lagi. Ada gap, ada jurang yang menunjukkan bahawa isu ini perlu dijalankan kajian seterusnya. Kan di hujung tesis kita ada cadangan kajian lanjutan tu kan? Kajian cadangan kajian lanjutan yang meminta penyelidik seterusnya untuk melihat kajian-kajian yang lain yang dari sudut lain pula. Ada juga menjawab dari sudut apa lagi? Kenapa buat benda tu? Kenapa nak buat research tu? Ada siapa-siapa nak kongsi kenapa dia buat? Ini dah macam viva pula ni. Fenomena baru.
Yelah, okey, boleh. Tapi awak kena jelaskan lah apa sebab fenomena macam ni sekarang kan. PKP ni kan, COVID-19 ni contohnya. Belum pernah orang buat research lagi kan. Jadi awak pun nak meneroka fenomena baru dalam situasi semasa. Yang semasa tu lah. Tapi kalau research COVID ni nanti nak bentangnya 3 tahun lagi, betul? Dan jadi jawapan dia jadi lain pula. Jadi okay, meneroka fenomena baru. Jadi lain apa lagi jawapan-jawapan yang rasanya yang boleh awak jawab? Okey, kalau tak ada jawapan nanti fikirkanlah ya. Fikirkanlah. Okey. Saya share lagi. Jadi yang kedua, kadang-kadang penyataan masalah tak jelas. Soalan dia mungkin dia tanya, awak punya penyataan masalah ni tidak jelas. Jadi apa masalah utama kajian awak ni? Jadi apakah masalah utama yang menyebabkan kamu nak buat kajian? Kadang-kadang bila present tak jelas. Wujudnya Dia dengar emergency. orang cakap kan, ahli Viva tu dengar, kemudian dia kata tak jelas lah, baca pun tak jelas. Jadi awak kena terangkan apa dia sebenarnya isu utama dia. Penyataan masalah ni adalah apa dia? Jurang kan antara teori dan teori dan amalan kan, theoretical dan amalan. Penyataan masalah ni ialah apa? Isu-isu utama dia yang nak diselesaikan. Ada setengah pemeriksa, dia tengok kat penyataan masalah tu satu-satu. Awak selesai ke tak masalah ni? Awak selesai. Itu sebabnya dalam penyataan masalah jangan main letak saja. Segala-gala nak letak dalam penyataan masalah. Yang tak masalah pun letak sebagai penyataan masalah. Kena jelas. Nama pun penyataan masalah. Jadi problem statement. Jadi dalam penyataan masalah biasanya lepas pengenalan latar belakang kajian kan? Lepas latar belakang kajian adalah penyataan masalah. Ada beza kan latar belakang kajian dengan penyataan masalah? Latar belakang kajian benda yang positif tentang pemboleh-pemboleh ubah yang kamu nak kaji. Ya? Contohnya kamu nak kaji tentang kepimpinan distributif. Kamu kena ada latar belakang tentang kepimpinan distributif. Kamu nak kaitkan dengan kepuasan kerja guru. Ada pula penyataan latar belakang tentang yang positif. Jadi latar belakang kajian yang positif, yang penyataan masalah tu yang negatif, yang masalah dan isu dia. Ya. Jadi awak kena tunjukkan. Jadi bila dalam slide presentation tu, janganlah tulis panjang-panjang. Buat point dia saja. Kalau ada gambar ke dan sebagainya lebih baiklah. Apa kepenyataan masalah dia? Okey, yang ketiga nanti kita tanya kemudian Dia tanya kemudian. Yang ketiga saya terangkan dulu. Yang ketiganya ialah teori utama yang mendasari kajian ni. Awak kena faham, kadang-kadang dia dah baca, dia tahu. Dia nak awak jelaskan. Kadang-kadang dalam tesis tu, ada awak perkenalkan sampai 3 teori. Dia tanya, yang utamanya mana? Yang utamanya mana? Jadi kena ada teori utama yang mendasarinya. Biasanya dalam bab 1, setengah universiti dia memang suruh minta kerangka teoretikal kajian. Maknanya dalam bab 1 ada pengenalan, latar belakang, penyataan masalah, yang keempat kerangka teoretikal. Dia tanya, awak kena tunjukkan teori-teori utama dan huraian panjang lebar dia dekat bab 2. Jadi mungkin awak akan ditanya ni, awak kena jangkalah. Awak jangka soalan dia, mungkin dia akan tanya saya teori utama mendasari kajian ni. Jadi awak kena gunakan teori siapa ni? Contohnya awak guna teori Kurt Lewin contohnya, change. Awak gunakan teori Michael Fullen contohnya. Jadi teori-teori tu yang utamalah. Awak kena faham model dan teori. Tak sama Jadi awak kena terangkan, tanya diri sendiri, kenapa saya pilih teori ni? Mengapa teori ni dipilih? Lepas tu, awak guna model apa? Dan awak kena, mungkin ditanya, apakah pemboleh ubah bebas dan pemboleh ubah bersandar? Apa dia pemboleh ubah bebas dan pemboleh ubah bersandar? Ya, ini kita boleh tengoklah dekat kerangka konseptual kajian kita. Ya, jadi kena faham ni. Alright? Mungkin saya bagi peluang untuk tanya benda-benda ni. Ada apa soalan atau respon? Ada yang nak bertanya? Silakan. Assalamualaikum Doktor. Waalaikumsalam. Siapa ya?
Saya Safwan. Puan. Okey. Okey, gini saya nak tanya doktor. Tadi doktor ada sebut tentang kesalahan yang kita buat lah. Kan? Di mana doktor beritahu tadi kita nak kejar masa. Jadi bila peringkat kita nak baca balik tu, rupanya ada lagi salah. Kan? So kalau pada pandangan doktor lah, apa langkah terbaik yang perlu diambil oleh pelajar tu bila didapati ada kesalahan tu? Itu saja. Okey, ada dua cara. Satu, kita berdoa lah orang tak perasan salah tu. Satu cara, kita tahu salah tu, kalau tak ditanya, tak payahlah kita pula sibuk-sibuk nak cakap, saya terpandang lah ada satu kesilapan, tak payahlah. Tak payah cakap macam tu. Melainkan ditanya. Pemeriksa ni ada macam-macam, ada yang teliti, ada yang tengok yang utama-utama saja. Jadi kalau awak sedar, sebelum Viva dah submit, TC dah submit, kemudian bila baca balik untuk hadapi Viva, adalah silap-silap kan? Ada silap-silap. Kadang-kadang dekat min yang tertinggi tu yang sebenarnya ada lain yang lagi tinggi. Ada lain yang lebih tinggi daripada min yang kata yang paling tinggi adalah min ni contohnya. Sekali awak tersilap, bila tengok situ, alamak tersilap lah. Jadi biar pada nasihat saya, kalau tak ditanya, biar aja dulu, nanti betulkan kemudian. Tapi kalau ditanya, mengaku sajalah. Jangan pusing-pusing mengaku, saya melakukan sedikit kesilapan. Kalau dia tak menjejaskan keseluruhan tesis, kesimpulan dalam perbincangan, it's okay, tak masalah. Tetapi katakanlah awak tersilap tu, yang paling rendah awak kata tinggi. Itu dah menyebabkan berlakunya kesilapan dalam perbincangan. Bila berlaku kesilapan dalam perbincangan tu, awak kena mengaku bahawa itu berlakunya kesilapan dan awak cakaplah awak akan betulkan kemudian. Jadi kemungkinan ianya bukan dah sangat berat sangat, mungkin kena buat correction lepas tu lah, nanti betulkan lah, bergantung kepada keputusan Viva tu. Jadi itu jawapan saya lah. Ada lain? Ada soalan lagi? Kalau tak ada kita teruskan doktor. Satu lagi doktor. Ya. Okay, satu lagi doktor. Sepanjang doktor menjadi pemeriksa ni, ada tak doktor rasa kalau doktor tanya soalan ni, mesti pelajar tak boleh jawab punya? Ada tak soalannya? Soalan yang pertama tadi pun ada yang tak boleh jawab. Sebab takut sangat, itu sebab saya kata jangan takut. Kadang-kadang dia jam kan, bila masuk tu saya nasihat saya, cukup tidur, cukup rehat. Kita berhempas pulas sebulan sebelum tu, tapi hari Viva tu cukup rehat, cukup tidur, dah cukup dah tu. Sebab kalau kita terlalu penat, ulang kaji sampai tak cukup tidur, kita tak boleh nak jawab, buntu. Pernah ada yang saya tengok, ada yang menangis pun ada, dia tak boleh jawab soalan yang pertama, menangis. Jadi tak bagus macam tu. Sebab yang sebenarnya nak tengok sama ada awak ni buat ke tidak, faham ke tidak. Bukan cakap soalan-soalan macam mana satu pun boleh bah bebas, mana satu pun boleh bah bersandar. Kan basic kan, betul tak? Pun boleh bah bebas, pun boleh bah bersandar. Yang mana satu pun boleh bah bebas bersandar kan benda basic, asas kan. Patut kita boleh jawab kan. Ada setengah orang tak boleh jawab. Dalam satu Viva tak boleh jawab. Benda dah di depan mata lah tapi dia tak boleh jawab. Jadi berlaku juga. Jadi kena tenangkan diri, kena faham soalan tu. Kalau boleh, kita kena steady lah. Jangan rasa takut. Takut ni akan menyebabkan kita buntu lah, jam lah. Jangan besar sangat. Jangan tak ada wibawa lah, senang cakap. Kena ada wibawa untuk jawab. Soalan lain? Okay, doktor, ni ada satu soalan daripada peserta. Ya. Kajian tiada teori, apa yang perlu dijelaskan? Kalau tak ada teori, mungkin model. Kita tak bolehlah buat kajian pasal research bermula daripada teori dan research juga menghasilkan teori. Research bermula daripada model, research juga akan menghasilkan model. Jadi biasanya research ada dia punya teori asas atau model-model asas dia. Kalau saya tak pernah jumpa lagi setakat ni yang research yang tak ada teori. Kalau peringkat PhD lah, peringkat master tu biasanya model pun dah cukup. Sebab apa? Dekat bahagian bab 5 ada implikasi yang kita kena buat, implikasi theoretical, implikasi teori.
Jadi apa dia implikasi teori kat bab 5 tu? Apa impak dia, kesan dia, research kita kepada teori sedia ada. Teori sedia ada. Jadi basically biasanya semuanya ada teori-teori lah. Dan juga model-model. Kalau tak ada teori mungkin model. Faham kan level-level ni kan? Teori ni hujung. Mula-mula andaian. First level andaian. Guru matematik garang. Contohnya kan. Itu andaian. Kemudian kita uji. Dapat bukti. Kita jadikan dia prinsip. Kemudian bila dah jadi prinsip, dia dah jadi model. Bila dia jadi model, last sekali dia jadi teori. Bila teori ni dia cross culture, cross budaya, cross organisasi. Merentas berbagai organisasi dan keadaan. Itu sebab teori. Itu sebabnya dalam research PhD, mesti ada teori yang mendasarinya. Kalau kita tak guna teori dan kerangka kita, mungkin kita kena letakkan dekat dalam bab 2 untuk kita bincangkan. Okay. Prof, soalan saya, bagaimana kalau teori yang saya pakai itu adalah teori Vygotsky tahun 1978, agak lama, tapi oleh kerana dia adalah prominent researcher yang memang kajian saya berkaitan dengan pendidikan, teori saya ada 2, satu lagi daripada Horwitz 1986, agak lama. Apa pendapat Prof? Sebabnya saya ada juga cari bahan-bahan yang terkini tapi dibuat oleh researcher yang lebih muda, tapi yang prominentnya adalah Vygotsky dan Horwitz tu sendiri dalam bidang saya. Okey, soalan yang bagus. Teori, ada teori asal kan? Macam Maslow tu dah terlalu lama, tahun 50 lebih kan? 57. Vygotsky pun dah lama tahun 70. Jadi kita nak letak yang mana sekarang ni dalam kita punya kerangka? Okey. Kalau macam ada setengah aspek tu, teori tu ada teori tahun yang pertama, tahun yang kedua, tahun ketiga, dia improve dia teori kan. Jadi bila kita dekat kerangka tu, kita boleh letak teori asal tu, tahun 71 Vygotsky tu. Kemudian teori yang telah diberlaku penambahbaikan, tahun bila yang kita pakai tu. Contohnya ada satu researcher daripada UK buat pasal Vygotsky tahun 80. Kemudian kita ada lagi satu mailing daripada US. Nama Cina US pula ni, tak pula tu, contoh je. Mailing daripada US, guna pula Vygotsky dan juga daripada John tadi tu kan. Jadi dalam kita punya kerangka tu, kita boleh letak teori Vygotsky dan juga teori yang terbaru yang kita. Jadi ada 2 teori untuk apa tadi tu? Awak punya pemboleh ubah apa tu? Pemboleh ubat saya berkaitan tentang oral presentation anxiety, Horwitz. Horwitz banyak dah dia buat kajian-kajian dan ada yang dia dah compilekan dalam jurnal terbaru 2010. Tapi dalam 2010 tu adalah jurnal-jurnal yang dia buat tentang kajian language anxiety. Jadi 2010 tu dia adalah macam singkatan-singkatan. Adakah ia boleh digunakan citation sebagai nama Horwitz 2010 untuk menunjukkan pembaharuan yang dah dibuat daripada tahun 1986 tu? Itu boleh letak kat chapter 2. Boleh letak kat bab 2. Tetapi teori yang awak guna untuk research awak, yang mana satu tu yang awak letak dekat chapter 1. Kalau di UKM ni benda tu kat chapter 1 lah. Ada setengah nanti dia letak kat chapter 2 juga kerangka teori dia. Macam UKM contoh dia letak kat chapter 2. Jadi yang teori yang akan awak guna sebagai asas pilar dia, yang utama, yang berdasar itu yang awak pilih untuk letak sebagai kerangka teori. Jadi yang cerita banyak-banyak yang lain tu, dia punya perkembangan tu letak kat chapter 2 dalam huraian teori language tadi tu lah. Itu cara dia. Okey, jelas. Terima kasih Prof. Sama-sama. Ada lain? Prof, saya nak tanya. Siapa ni? Saya Aziza. Ya, okey. Boleh ke dalam kerangka teori kita letak model dan teori? Boleh, tak ada masalah. Masalah. Ada setengah universiti, saya tak boleh kata kena buat asing dan sebagainya. Tapi kalau di UKM tu biar benda tu berasing. Kerangka teori dulu, kerangka teoretikal dulu, kerangka konseptual kemudian. Ada beza. Kena faham Kerangka teori saja.
teori-teori yang mendasari. Mungkin ada 2 teori yang mendasari research awak. Mungkin ada 3 teori mendasari research awak. Kerangka konseptual termasuk aspek-aspek teoretikal tadi dan juga model dan juga pemboleh ubah yang ada dalam teori atau model tadi. Itu beza dia. Itu beza dia. Okay, Prof, terima kasih. Satu lagi Prof nak tanya, agaknya kalau soalan bagaimanakah yang menyebabkan kita kena major correction dalam Viva? Ni dah sampai ujung dah ni. Tak apa kemudian Prof kemudian. Tak apa, boleh jawab. Bila berlaku kesilapan dalam method dan pemboleh ubah tu sendiri tak clear. Soalan kajian tak clear, lemah lah. Lemah ni maknanya kerangka teoretikal tak ada, model kerangka konseptual tak ada, pemboleh ubah huru-hara. Tak tahu yang mana satu pemboleh ubah bebas, mana satu pemboleh ubah bersandar, berlaku kesilapan tu. Itu kena major lah tu. Soalan-soalan kajian huru-hara. Kemudiannya apa lagi? Dia punya bab 2 tak apa. Kajian-kajian lampau sikit sangat. Terlalu sikit. Dan yang paling utama kena jaga ialah method bab 2. Kaedah kajian. Jangan silap. Method kalau kita guna kuantitatif apa dia? Kuantitatif apa dia? Kita kena ikut method tu sepenuhnya. Ini kata sampel rawak tetapi tak rawak. Itu major lah tu. Okey. Okey Prof, terima kasih. Prof, rasa kita teruskan dulu Prof. Ada 3 lagi ya. Ada 3 slide lagi ya. Okey. Kita teruskan. Nampak slide seterusnya? Nampak tak? Nampak tak? Nampak Nampak Prof. Nampak. Okey, sekarang ni persediaan yang ketiga persediaan slide presentation. Ini sangat penting ni. Ada orang thesis dia lemah tapi sebab dia present bagus, semua orang impress, boleh lepas ni. Jadi kena buat betul-betul ni. Kadang-kadang dia punya thesis dia tahap apa kan, baca pun sakit kepala tapi sebab dia pandai present, sejuk hati lah. Sejuk hati maknanya pasal pandai present, boleh lepas ni, lulus lah. Okey, dengar sini baik-baik. Pertama, presentation semua 20 minit saja. Awak ada berlori-lori data. Jadual ada berpuluh-puluh. Yang nak bentang tu banyak, data pun banyak. Poin yang kedua, masa dia tetap 20 minit. Itu sebab kena biasa-biasakan pergi conference. Pergi seminar bentang. Sebab kalau pergi seminar 15 minit je. 15 minit bentang, 5 minit soal jawab kalau pergi conference international kan. Ataupun kebangsaan. Jadi kalau dalam Viva, dia bagi solid semua orang 20 minit. Jadi awak boleh bayangkanlah, satu slide 1 minit. Berapa banyak slide boleh ada? 20 kan? 20 slide kan? 20 slide. Ini yang cantiknya lah. Boleh juga 25 slide. Ada setengah orang sampai 40 slide, 50 slide. Nanti berebut-rebut ni tak sempat. Jadi awak kena susun sampai titik. Jadi slide awak tu kadang-kadang bunyi apa tu? Okey, slide tu kadang-kadang mula-mula sekali apa yang patut ada dalam slide tu? Satu slide pasal pengenalan. Pengenalan dengan latar belakang mungkin asing-asing atau boleh gabung, ataupun pengenalan sikit. Kemudian slide seterusnya ialah yang kedua ialah latar belakang, yang ketiga ialah penyataan masalah. Ini yang penting ni, kena terangkan. Sebab orang nak tengok apa penyataan masalah dia. Kemudian slide seterusnya ialah kerangka teoretikal kajian. Tengok bab 1 awak tu, apa dia yang sepatut ada dalam tu? Pengenalan, latar belakang, penyataan masalah, kerangka teoretikal, kerangka konseptual, tujuan, objektif, soalan, kepentingan, batasan, definisi operasional. Ini biasanya yang patut ada dalam awak punya slide awak tu. Ini untuk bab 1.
Bab 2 tak payah banyak-banyak. 1-2 slide je cukup. Yang banyaknya awak kena buat slide dapatan. Bab 3 pun bolehlah 3 slide. Awak bayangkan buat gambar ajar. Saya kata kat sini, susun slide dari bab 1 hingga bab 5 poin yang keempat. Setiap slide jangan penuhi dengan words. Jangan tulis perkataan banyak-banyak. Nanti tendensi dia ke barang kalian untuk awak membaca. Kita tak nak awak membaca. Kita nak awak jelaskan. Bila tulis banyak sangat words, too wordy, banyak sangat perkataan, nanti awak baca. Bila baca tak sempat 20 minit. Memang tak sempat 20 minit. Awak kena buat point. Tu nama dia PowerPoint. Tahu poin-poin utama dia. Dan seterusnya, sebaik guna bentuk rajah geometrik dalam slide. Pakailah line, bentuk-bentuk, garis-garis, gambar yang sesuai. Kalau nak apa tu lagi cantik, pakai rajah geometri lah. Triangle, dalam triangle tu ada tulisan dia apa. Kemudian ada arrow dia. Itu lebih baik daripada awak tulis banyak-banyak poin-poin tu. Tengok gambar saya letak kat tepi tu kan, tangan tu banyak-banyak nak terangkan kan. Jadi beri penekanan pada slide dapatan dan perbincangan sebab orang nak tahu apa dapatan dia dan macam mana bincang. Dan terangkan data. Jangan letak slide ada data tapi tak jelaskan. Jangan tunjuk je, apa ni tunjuk, tak jelaskan. Kita nak awak punya kefahaman dan keupayaan awak menguasai data awak. Jadi persediaan slide ni sangat penting. Jadi buat slide 20 minit. Kalau terlebih ataupun banyak, nanti kita simpan tempat lain atau simpan kat ujung. Bila kena tanya yang nanti kita akan keluarkan. Okey. Boleh ya? Ada apa nak tanya? Ada pertanyaan? Masing-masing tengah sedang konsentrate tu doktor, menyalin, mencatat. Konsentrate apa? Dia tengok dia makin risau. Doktor. Kalau risau, soalan. Kita boleh habis. Doktor. Ya. Saya Madiana, saya nak tanya. Apa macam tadi doktor minta letak kerangka teori dengan kerangka konsep punya slide kan? Kalau macam kalau saya letak kerangka konsep terus boleh ke? Sebab kerangka konsep tu kerangka konsep kajian kan? Boleh, tak masalah. Boleh, tak ada masalah. Ada setengah-setengah universiti dia tak ada kerangka teori. Dia ada kerangka konseptual saja yang ada semua formula upah dan model-model tu. Ya. Saya nak cerita sebenarnya pengalaman saya. Masa saya bentang PhD saya bentang sampai slide 5 je berhenti. Sebab dua-dua pemeriksa tanya, saya tak nak awak pergi jauh lagi dah. Saya nak sampai kerangka konseptual saja. Awak terangkan. Sebab daripada kerangka konseptual, awak akan tahu apa dia aspek-aspek yang dikaji dan diukur. Bila saya bentang, saya dah siapkan sampai 20 slide. Tapi sampai slide nombor 5, pemeriksa berhentikan. Dia kata, okey, tak payah lagi tunjuk slide lain tu. Sampai slide kerangka konseptual. Maknanya kat sini, kerangka konseptual tu sangat penting. Sebab dekat kerangka konseptual ni apa? Dia ialah plan. Macam plan rumah kan? Rumah ni ada plan kan? Kerangka konseptual ialah plan research awak. Daripada kerangka konseptual boleh nampak, boleh dijelaskan, semua pun boleh ubah apakah ukuran-ukuran dan apakah yang dikaji. Itu jawapan saya lah. Ada lain? Ada soalan. Ni Prof, ada satu soalan ni Prof. Bagaimana dengan kajian undang-undang? Adakah terdapat teori dan model? Kajian berkaitan undang-undang. Ada. Ada satu pensyarah daripada Universiti Melaya, dia buat kajian dia buat kajian berkaitan dengan undang-undang dalam pendidikan sendiri. Ada teori. Speaker dia kat mana? Ada soalan lain? Ada soalan lain? Assalamualaikum Prof. Waalaikumsalam. Saya ni baru nak defend proposal je, belum sampai nak viva. Cuma nak tanya Prof. Saya buat kajian kualitatif penuh juga tentang objektif kajian tu.
boleh ke kalau kita guna ayat dia menyelami motivasi, memperhalusi, memperinci. Ada yang kata perkataan tu terlalu abstrak. Minta pandangan Prof. Ya, betul. Ya, sebenarnya dalam qualitative research ialah kita nak tahu proses. Jadi perkataan yang paling sesuai lah bagaimana. Dia bentuk soalan kan. Bagaimana. Meneroka, kalau dia punya objektif dia meneroka. Kalau dia punya soalan kajian, bagaimana. Bagaimanakah proses perubahan itu dijalankan, diimplementasikan. Jadi jangan pakai bombastic word sangat, nanti tak boleh nak ukur. Jadi ukuran dia mesti ada. Bagaimanalah. Biasanya dalam qualitative research kita nak tahu bagaimana sesuatu benda tu dibuat. Okey, ada lain? Okey, ada soalan lagi? Okey, kita teruskan doktor dulu. Salam doktor. Halo. Okey. Lagi? Ya, siapa ni? Ada satu soalan doktor. Assalamualaikum. Saya buat dalam bidang penilaian program. Tapi ada tak implikasi sebab saya dah stop? Apa program apa dah stop? Dengar tak? Dengar. Tak apa jelas. Saya nilai program Frog VLE. Dan saya dah buat mantapan teori. Lepas tu? Hello. Ya, dengar. Tapi program itu dah okey. Tapi saya dah buat last year dengan sampai pemantapan dan masuk ke Viva. So apa yang ada masuk Viva? Ada tak program tu? Tak ada masalah. Walaupun program tu telah diberhentikan, ada setengah orang dia buat kajian historical kan. Historical ni satu daripada kaedah pendidikan selain daripada case study, fenomenologi. History dah lama kan, dah lepas. Penyelidik sains sendiri buat kajian dalam bentuk histori. Tak boleh, walaupun dah unmute dah. Dah, tak boleh. Umi punya tu nak bagi, tak boleh accept. Jadi kalau ada kajian historical macam awak buat kajian tentang program tak ada lah, you guna dah lepas, apa tu kan, tak ada masalah. Tak ada masalah sebab awak mengkaji tu pada masa ianya sedang berjalan. Bila nak Viva ni benda dah lepas. Mungkin ada cadangan-cadangan impact implikasi lain yang boleh awak cadangkan untuk mengatasi kelemahan-kelemahan dalam program VLE itulah. Jadi tak ada masalah. Kajian-kajian mungkin dah lepas. Ada setengah tu dia buat pada tahun pertama dia punya research, tahun kedua benda tu sedang berjalan. Tapi bila dah hujung, makan masa yang lama dan dia belajar tu lama, masuk tahun yang dia nak Viva tu dah tahun yang keempat dan tahun kelima, teruskan saja, tak ada masalah. Tapi kena ada literature barulah. Jangan guna literature lama. Tambah dengan literature baru. Okey, ada lain? Prof, nak tanya tentang kerangka konsep tadi tu. Ya. Kerangka konsep ni adakah kita perlu ambil dari kerangka konsep orang lain, maknanya kita ubah suai, ataupun kerangka konsep tu yang kita bina sendiri berdasarkan teori yang kita pilih? Okey, kita boleh tengok orang lain punya kerangka konsep, tak ada masalah. Tapi untuk kita tiru sebulat-bulatnya tak boleh lah. Sebab model mungkin lain betul. Kan? Orang ni pakai model A, orang ni pakai model B. Kita bukan nak kata replicate atau duplicate orang punya, tetapi kita nak menambah baik. Contoh dalam kita punya orang lain punya kerangka konsep, dia kaji 1 sampai 3 je elemen-elemen dalam pembelian buah tu. Sedangkan yang asalnya ada 10 kan elemen. Jadi kita kaji, orang tadi 1 sampai 3, kita kaji 4 sampai 10. Nampak tak? Itu beza dia. Maknanya kita menambah baik. Ataupun dia punya pembuluh buah A, orang tu kaji tentang pengurusan perubahan. Tetapi kita lihat pengurusan perubahan oleh Michael Fullan. Tetapi kita guna pula pengurusan perubahan oleh Michael Fullan juga, tetapi yang baru, yang terbaru. Jadi itu tak masalah. Jadi kita boleh tengok orang lain punya, biasanya sama je dia punya flow dia. Tetapi dia punya intipati dalam model-model tu, dia punya elemen-elemen tu yang berbeza. Okey. Kalau macam tu kita kena nyatakan kita ubah suai ke tak perlu nyatakan?
Kalau kita gunakan dia punya sepenuhnya untuk honor, itu nanti nak elak plagiarism. Kita kena tulis ubah suaian untuk elak plagiarism. Kena tulis. Terima kasih, Prof. Okey. Ada lagi? Assalamualaikum, Prof. Boleh teruskan. Waalaikumsalam. Prof, berkaitan dengan teori dengan kerangka konseptual tadi, seperti mana yang Prof kata tu, Prof sebut tadi, sekiranya semasa pembentangan dalam PowerPoint tu, kita stress teori yang kita anggap itulah sebagai teori utama, tapi pemeriksa sebaliknya. Dia kata mungkin yang ketiga, yang keempat tu sebagai teori utama. Adakah itu sebagai satu kesalahan major ataupun berlaku? Benda ni berlaku. Benda ni berlaku. Bertelagah antara calon dengan pemeriksa. Pemeriksa kata begini. Awak guna salah. Awak kena defend dan huraikan dan buktikan dalam tesis tu kenapa awak pakai itu. Awak kena defend. Itu nama dia defend. Mempertahankan tesis. Jadi bila dia cakap macam tu, awak kena ada justifikasi kat muka surat mana yang awak menerangkan tu. Biasanya dekat kerangka konseptual atau kerangka teori tu, dekat dia punya teks dia, huraian dia, bawah rajah tu atau atas rajah tu, awak terangkan kenapa awak pilih ni. Why? Kenapa awak pilih dalam kajian ini. Dekat bab 2, teori itu sepenuhnya kan. Ada 2-3 teori, tapi pemeriksa kata, sepatutnya awak guna teori yang nombor 3 ni. Kenapa tak guna? Awak kena defend. Awak kena yakinkan bahawa awak guna teori yang pertama lebih baik daripada teori yang ketiga. Andai kata dia tak puas hati juga, nanti dia akan mesyuarat lah, bincang balik. Kita tugas kita adalah mempertahankan. Kita gunakan teori yang pertama kerana ia lebih sesuai untuk masyarakat Malaysia, guru-guru di Malaysia. Di mana ianya begini. Saya pernah menghadapi masa saya punya tesis. Saya mula-mula nak guna model A, 6 langkah change management. Saya pegang model tu lama, 3 bulan. Tapi bila saya nak defend saya punya proposal, saya baru terjumpa satu model yang lebih mirip kepada Malaysia. Malaysia ni centralized system. Jadi saya gunakan model yang terbaru yang saya jumpa, Paul Sinat punya model yang mengikut dia ialah keadaan di Malaysia yang mana dia centralized system, arahan daripada kementerian. Jadi saya terpaksa tolak model yang saya guna awal-awal tu dengan model baru dan saya kena ubah suai dia. Macam itulah cara dia. Okey. Terima kasih, Prof. Kita boleh teruskan lah, Prof, kepada slide seterusnya. Okey, ni slide poin yang akhir. Okey. Poin akhir lah persediaan sikap menghadapi panel pemeriksa Viva dan ahli jawatankuasa Viva. Jadi dia antara universiti tak sama. Kalau di tempat saya UKM, dia ada pengurusi, dia ada pemeriksa dalam yang kedua, kemudian yang ketiga pemeriksa luar, kemudian dia ada wakil dekan, kalau dekan nak duduk pun boleh, kemudiannya wakil pusat ketua jabatan. Jadi ada 5 orang, pengurusi, pemeriksa dalam, pemeriksa luar, wakil dekan dan juga wakil pusat atau wakil jabatan dan awak punya penyelia. Kalau penyelia 2 orang lah. Basically yang dengar sitting untuk awaknya Viva ni ada 7 orang. Yang awak nak kena jaga, penyelia tu tak payahlah nak jaga dah sebab dah dia akan tolong awak kan, defend. Dia bukan tolong awak lah, dia memang dah tahulah awak punya kajian tu. Yang awak kena berhadapan ni lah pengurusi, pemeriksa dalam, pemeriksa luar dan 2 orang lagi yang neutral tu yang akan tanya-tanya juga soalan. Jadi awak kena bersedia untuk menghadapi orang-orang ni. Itu UKM. Kalau di UPM, Universiti Putra, dia ada 2. Kadang-kadang dia ada 2 pemeriksa luar dia. 2 pemeriksa luar, 1 pemeriksa dalam ataupun sebaliknya. Kalau di Sabah, Universiti UMS, dia ada 1 pemeriksa luar. Kalau saya pergi, seorang hanya pemeriksa luar dan dia ada 2 pemeriksa dalam terbalik. Kemudian kalau di UTM, dia ada 1 pemeriksa dalam, 1 pemeriksa luar. Kalau di UPSI, saya biasa UPSI juga UPSI,
1 pemeriksa dalam, 2 pemeriksa luar. Jadi lagi banyak pemeriksa luar, lagi banyaklah kena tanya. Tapi tak apa, jangan takut. Yang poin saya pertama, jangan takut untuk jawab soalan. Jadi jangan soalan tak tanya orang nak jawab. Jawab bila ditanya je. Bila diminta untuk jawab. Bila dia kata, okey, saya nak awak jawab. Dia cakap, dia komen, kemudian saya nak awak jawab ni. Mengapakah awak punya kerangka ni menggunakan model A ni? Apa sebabnya? Boleh tak awak jelaskan? Jadi itu maknanya awak kena jelaskanlah. Jangan diam. Jangan diam, jangan kalut. Awak kena jelaskan dengan clear, dengan jelas. Apa dia? Kenapa awak pakai tu? Ada setengah tu dia terangkan. Dia terangkan. Pemeriksa dalam contohnya. Pemeriksa luar, pemeriksa dalam. Dia cakap, pada pandangan saya, penyelidikan yang berkaitan dengan bidang ini telah banyak dibuatkan di sini. Namun begitu, apa yang kita dapati kurangnya kajian-kajian di tempatan. Dia tak minta awak jawab, jangan jawablah. Janganlah sibuk awak nak jawab pula. Ya betul. Awak pula menjawab. Dia hanya nak terangkan kadang-kadang bila awak terlalu mendesak sangat nak menjawab, pemeriksa atau ahli panel akan rasa resah, dia kata saya tak minta awak jawab, minta dengar dulu. Kadang dia nak bagi pandangan. Lebih baik kita dengar pandangan dia daripada kita sibuk nak menjawab lah. Kalau diminta, okey saya nak tanya, awak jawab. Okay, yang kedua, ini satu masalah besar ni. Jangan terlalu bersikap rendah diri. Terlalu tak percaya pada diri sendiri. Ni terlalu rendah diri, langsung tak bercakap ni. Muka pucat aja, takut aja, tak confident. Ini pun tak boleh. Kita nak tengok awak punya self confident macam mana. Awak ada percaya pada diri sendiri ke tidak? Poin yang ketiga, jangan rasa resah. Tak ada keyakinan untuk berhadapan pakar bidang, profesor terkenal. Kita tahu, dia pakar bidang ni. Kita pun tak boleh tahu awal kan. Sekali bila nak viva baru kita tahu, dia ni, profesor ni. Dia nak jadi kita punya eksternal. Aduh, matilah aku. Tak mati pun. Awak kena berdepan dengan dia orang tu. Jadi janganlah rasa macam tak ada harga diri pula sampai takut nak bercakap. Jadi masalahnya kalau kita rasa kecil sangat, bahaya. Bila kita rasa kecil, kita tak berani nak cakap. Dia nak tengok kepakaran kita. Jadi pada pandangan pengalaman saya, kalau kita tu yakin, confident nak jawab, kita orang panel ni suka. Baguslah dia boleh jawab lah. Dia boleh confident jawab lah. Dan lagi satu, poin yang keempat, janganlah cerita kelemahan diri. Bila dah tersangkut tu, saya sebenarnya tak cukup tidur. Saya sebenarnya tak bersedia. Saya ada masalah. Komputer saya begini-begini. Janganlah cerita benda-benda macam tu. Sebabnya dah tak boleh nak buat apa pun. Tak payah ceritalah kelemahan-kelemahan ni. Kalau boleh, facts to the fact. Pada fakta tu saja. Dia tanya, jawab. Dan saya pergi kepada slide yang akhir ni. Sebab dah pukul 11 lebih dah. 11.20. Boleh Dr. Bibah? Boleh doktor. Kita lebihkan sikit lah sebab ramai yang nak tanya. Kita bantu mereka doktor hari ni. Okay, no problem. So di permulaan viva tu, perkenalkanlah nama awak, nombor awak dan tak payah cerita latar belakang, tak payah. Terus kepada pembentangan, slide pembentangan. Jangan buang masa sebab bila pengurusi jemput awak masuk, dia akan tanya apa khabar, sihat ke tak, macam mana pagi ni. Kemudian dia akan perkenalkan semua ahli panel. Sebelah kanan saya pemeriksa dalam, pemeriksa luar, sebelah kiri saya ni. Okey, diminta ahli untuk membentangkan pembentangan dia. Okey, awak perkenalkan saya Ali bin Osman, nombor pendaftaran saya sekian-sekian. Okey, terus mulakan. Tapi lebih baik sebelum viva tu kenali nama pengurusi tu. Pengurusi viva, pemeriksa dalam tu, siapa dia, wakil dekan tu siapa. Sebab nanti awak nak salutasi kan, nak sebut nama-nama dia dan bila dia tanya tu awak pun boleh sebut nama dia. Baiklah Dr. Izham contohnya. Baiklah Prof, baiklah ini. Jadi dia reda sikit sebab awak kenal dia. Ada setengah-setengah tu rezeki masing-masing. Dalam dia punya research tu ada dia rujuk pula orang-orang yang ada dalam tu. Kan? Jadi lebih baik. Itu sebabnya kalau orang dalam bidang, dia tahu siapa yang ada dalam tu, dia akan tahulah ada rujukan yang dia guna pakai. Jadi
Akhir sekali saya nak sebut, kadang-kala disebabkan pembentangan yang kemas dan tersusun dan meyakinkan, keputusan Viva boleh berubah. Kadang-kadang lemah sebab present bagus, defend bagus, dapat baik. Kadang-kadang baik sebab present baik, confident level tinggi, jawab semua dapat dengan betul, dengan tepat, dapat cemerlang. So inhale confidence, exhale doubt. Tarik nafas confident. Dan buanglah yang yang tak pasti dan sebagainya. So itu saja saya punya pembentangan ni. Yang selebihnya ni kita soal jawab lah. Baik doktor, kita buat sesi soal jawab. Masa nampaknya dah lebih daripada 1 jam seperti yang kita janji, tapi sebab kita nak bantu, teruskan dulu. Prof, saya dah alhamdulillah dah buat masih lagi dalam proses menyunting, dah siap semua chapter-chapter saya. Kemudian pertanyaan saya, ketika Viva tersebut, saya ada satu guideline yang saya buat. Adakah saya perlu photostate guideline ni untuk semua pemeriksa-pemeriksa, dan mereka perlu dibekalkan semasa Viva ataupun sebelum tesis, semasa tesis tu disediakan, ataupun semasa Viva tu baru kita bawa? Guideline ni apa dia? Guideline awak tu apa? Guideline apa tu? Hello? Guideline apa tadi tu? Guideline apa tadi? Okey, macam ni lah. Segala edaran ini termasuklah slide presentation tu, dan juga apa-apalah yang lain yang awak nak, yang tak ada dalam tesis, awak nak masukkan, awak edarkan sebelum Viva tersebut. Jadi bila awak nak refer benda tu, awak kata ada di atas meja tu saya dah sediakan guideline tadi, ataupun saya dah sediakan edaran presentation tadilah. Slide presentation tu kalau boleh, memang patut awak print out, kemudiannya awak edarkan kepada semua ahli panel, termasuk guideline yang awak sebut tadi tu. Okey? Maksudnya guideline ni bukan kita sertakan sekali dengan tesis. Dia sebelum hari semasa Viva tersebut, sebelum kita present Viva, then kita bagi guideline semasa hari Viva, bukannya sebelum bersama dengan tesis kita. Guideline tu ialah sebahagian dari tesis atau tidak? Soalan saya. Guideline dia sebenarnya apabila saya dah selesaikan tesis tu, saya nampak pre-service teachers, they need a guideline for them to do their oral presentation without anxiety. Jadi sebenarnya dia adalah hasil daripada selesai semua tesis. Dalam proses tu bukan saya nak menghasilkan guideline. Proses tu hendak explore sebab kajian saya fully quali. Dan saya pun ada lagi satu soalan tentang method sikit, kita patah balik kepada method. Semasa saya buat pilot study atau kita panggil preliminary study, saya gunakan questionnaire. G kuanti lah, dan saya dah bentangkan hasil dapatan tu, dan semasa kajian sepenuhnya saya lakukan fully quali. Jadi yang questionnaire tadi saya masuk dalam prelim, adakah dia dikira sebagai mixed method ataupun hanya 30% atau 10% daripada kajian tu tak dikira sebagai mixed method? Okey, soalan yang pertama, kalau sempat guideline tu dimasukkan dalam tesis lebih baik. Masukkan dalam lampiran ataupun masukkan dekat implikasi tadi bab 5. Kalau sempat masuklah. Itu baiknya. Kalau tak sempat masuk, maknanya dah submit, dah tak boleh nak buat apa. Nanti edarkan pada masa Viva tu. Okey. Viva tu edarkan. Inilah guideline hasil yang tak sempat dimasukkan dalam tesis tersebut. Mungkin ada cadangan nanti daripada pemeriksa dalam dan luar, dia kata, tesis awak ni bagus lah, patutnya awak sediakan guideline. Awak dah selamat dah. Awak boleh cakap, saya dah sediakan tapi saya tak sempat masuk dalam tesis saya. Guideline ni saya ada dekat edaran tu.
Ya. Yang Okey, kedua, yang soalan kuali dengan kuanti tadi tu pilot study atau prelim study tu kuanti. Kemudian apabila saya kembangkan kajian saya buat fully kuali. Jadi yang tu bukan dikira sebagai mixed method ke saya nak cuma Bukan. Sebab awak punya yang utama research thesis awak tu awak buat fully kualitatif. Jadi bila kualitatif memanglah kualitatif sepenuhnya, tetapi katakanlah data kuanti itu awak guna pakai dalam thesis tu, awak gunakan dalam data tu, awak kena awak terangkan dalam bab 4, itu mixed method. Itu tak. Okey, kalau kita cuma guna sebagai item analysis, kalau dalam Horvitz and Cope tu dia ada questionnaire. Bila kita gunakan questionnaire tadi tu, kalimat-kalimat dia untuk jadikan soalan interview. Tak. Itu tak. Itu dipanggil item analysis lah dalam kita menyebut. Yes. Awak nak develop dia punya soalan-soalan interview kan? Tak. Melainkan awak nak gunakan benda tu is part of your thesis, itu kata mixed method. Kalau tidak, bukan. Okey, baik. Terima kasih, Prof. Alright. Hello, Prof. Okey, sama. Ada soalan lagi tu? Ya. Nak tanya sekejap, Prof. Okey, saya nak tanya berkenaan dengan conceptual framework. Macam mana soalan akan ditanya berkenaan conceptual framework masa Viva nanti, apa berbeza dengan theoretical framework? Soalan-soalan yang saya tanya nanti. Okey, soalan yang pertama, apakah soalan-soalan yang akan ditanya dalam kerangka conceptual framework Apa yang ada dalam conceptual framework masing-masing? Ada setengah orang ada demografi kan? Demografi kan, umur, jantina, pengalaman mengajar, itu demografi, satu kotak. Betul? Kemudian ada pemilih ubah yang pertama. Apa yang dikaji lah, pemilih ubah yang pertama yang dikaji contohnya kepimpinan. Kemudian yang ketiganya dia ada satu kotak lagi, pemilih ubah yang kedua, iaitu kepuasan kerja, motivasi diri contohnya kan. Yang akan ditanya, kenapa flow dia macam tu? Akan ditanya, kenapa demografi ni jadi pemilih bebas? Yang mana satu pemilih bebas? Yang kepimpinan ke atau kepuasan tadi itu? Atau motivasi tadi? Kenapa awak susun macam ni? Itu soalan-soalan dia. Kenapa arrow ni macam ni? Kenapa arrow ni ada timbal balik atas ke bawah, bawah ke atas? Ataupun demografi tu ditanya, kenapa awak ukur umur? Kenapa ukur pengalaman bekerja? Kenapa ukur pengalaman mengajar tu? Why? Ada literature tak? Ataupun awak saja letak saja? Ataupun awak letak tadi pembeli ubah yang pertama, soalan dia, kenapa awak guna model ini? Atau teori ini? Itu soalan-soalan yang akan ditanya lah. Biasanya kalau saya confuse, saya akan tanya, kenapa awak punya rajah ni sebegini ya? Maknanya dia straightforward je, macam teori sistem pula awak punya research ni. Dia straightforward je. Kenapa jadi macam ni? Kenapa dia ni ada patah balik pula? Kemudian soalan-soalan yang ditanya tu dalam bentuk kefahaman awak tentang benda tu dan hujah awak. Apa dia hujah-hujah awak? Okey, yang soalan yang kedua, apa beza kerangka teori dengan kerangka konseptual kan? Ya. Soalan kedua. Betul-betul. Beza lah. Kerangka teori yang mendasarinya. Dia tak ada, dalam kerangka teori tak ada demografi. Dalam kerangka teori tak ada demografi. Kadang-kadang dalam kerangka teori tak ada pun model-model yang awak nak pakai dalam tu, elemen-elemen dia. Dia just teori apa yang pakai je. Sekotak macam tu saja. Teori sekian. Teori ni. Awak kena bezakan tu. Kalau kerangka konseptual, dia detail. Segala pemulih ubah, segala domain, segala elemen-elemen yang ada dalam pemulih ubah tersebut. Okay, ada lain soalan? Saya doktor, maknanya theoretical framework tu tak payah dikaitkan dengan findings macam tu ke? Hanya konseptual saja yang membincangkan tentang findings macam tu? Dia ada dua perkara berlaku. Ada setengah research, dia mempunyai implikasi kepada teori. Jadi awak kena, bab 5 nanti awak kena, kalau awak guna teori A, contohnya, bila di bab 5, awak kena hujahkan apa implikasi data awak
kepada teori tadi. Biasanya research kita buat ni dia menyokong memperkukuhkan teori tu. Kena patah balik. Kena hujah balik. Dia tak boleh terbiar macam tu saja. Nanti pemirsa akan tanya, awak tadi pakai teori ni kan, apa kaitannya dengan dapatan awak tu? Tu soalan dia. Apa implikasi dia? Awak tak hujah kan? Nampak? Jadi awak kena, kalau buat grounded teori macam saya, maknanya saya akan bentuk satu lagi data dapatan teori-teori daripada data saya. Itu nama grounded teori. Maknanya teori grind dapat daripada data. Dia boleh datang, teori datang awal atau teori datang kemudian. Okey. Terima kasih. Yang lain? Ada soalan lagi? Assalamualaikum Doktor. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Siapa ni? Saya lagi pertanyaan. Okey, jadi saya Muhammad Sofwan. Okey. Ada dua soalan. Pertama sekali berkenaan dengan masa pembentangan lah. Jadi bagaimana kalau waktu bentang tu seperti mana doktor beritahu tadi, bentang tu 20 minit. Tapi kita dah bentang tu dah sampai 20 minit, mungkin ada 3 slide lagi, tak habis lagi. Contoh kan. Kalau kita go on, mungkin habis dalam 25. Jadi adakah pemeriksa akan stop kan? Itu yang pertama lah. Baik, yang kedua, dalam kajian kualitatif lah, saya rasa dalam bila Dr. Suni pun pernah buat kualitatif, pernah dengar perkataan constant comparative method kan? Yes. Okay, so bila constant comparative method ni dia prosesnya ongoing. So kadang-kadang kita akan sentiasa mengubah tema kita sampai kita dapat core teori tu. Yes. Okay. So anda kata kadang-kadang kita dah nak ubah, tapi tiba-tiba di akhir penulisan tu ada satu term kita terlupa nak ubah. Sedangkan kita dah ubah di belakang contohnya kan. Dan kita dah hantar pada pemeriksa. Jadi itu menjadi masalah kepada pembentangan kita nanti. Itu saja. Terima kasih. Okey, Sofwan ada dua soalan. Jawapan saya bagi yang pertama, dah 20 minit, tinggal tak sempat. Biasanya lagi 5 minit sebelum habis, pengurusi yang kontrol pembentangan ialah pengurusi. 5 minit sebelum habis, pengurusi akan bagi tahu, berketuk. Ada 5 minit lagi. Maknanya awak kena lajukan sikit pembentangan awak supaya sempat awak habis lagi 3 slide tu. Kadang-kadang dah bagi warning ni, tinggal lagi 5 minit, masih lagi berhempas pulas menerangkan dekat slide yang nombor 17 contohnya, ada 3 slide lagi kan. Kemungkinan pengurusi kata cepat sikit, cepat, awak ada lagi 3 minit. Jadi pengurusi mungkin kata boleh pergi kepada kesimpulan dah. Jadi awak tunjukkan saja slide tu, awak tunjuk skip dan pergi kepada kesimpulan. Itu yang soalan yang pertama. Ya. Kalau pengurusi tak kisah, untunglah awak. Tapi biasanya pengurusi strict, dia kata tinggal lagi 5 minit, tolong cepat sikit ya. Itu dia. Tengok awak ada lagi 10 slide. Banyak pula tu. Jadi awak kena cepat-cepat sikit lah tengahkan. Okey, soalan yang kedua, dalam qualitative research ada dua cara yang sebenarnya constant comparative ni. Satu, kita compare antara kaedah. Kaedah kita apa? Temu bual. Kaedah kita apa? Observation. Kaedah kita apa? Analysis document. Betul? Betul ya? Jadi bila kita guna 3 kaedah ni, kita banding beza. Bila kita observe, dapatan kita macam ni. Bila kita interview ni lagilah mendalam kan, orang bercakap kan. Kadang-kadang kita kena tengok pula dokumen. Itu banding beza namanya. Banding beza macam tu, constant comparative ni kita antara kaedah data collection tu, kita kena tengok 3 sekali. Jangan asingkan supaya boleh kita dapat data yang mantap. Yang keduanya ialah sumber yang kita constant comparative, banding beza tu ialah sumber. Sumber contohnya kita interview pentadbir. Kita interview guru. Kita interview pelajar. Jadi 3 sumber tu, kita tanya benda yang sama, kita tengok apa jawapan dia. Jadi bila kita dah develop tu, kena stabil lah tu. Jangan tak stabil pula. Selepas kita bentuk tema-tema tu, ada lagi cara dia untuk kita mengesahkan tema. Kalau kita tak buat ni, memang ada masalah besar nanti. Okay? Kita kena tengok tema-tema tu dan tengok dia petikan tema yang di hujung. Dia punya tree dia kan. Tree dia kan kita buat kan sampai hujung kan. Sampai dia punya petikan transcribe tu.
Bila kita buat petikan transkrip tu, bila kita tengok, kita kena buat iterator. Pengesahan tema. Cohen Kappa nama dia. Kita hantar kepada 3 orang untuk tengok sama ada tema-tema kita itu stabil ke tidak, betul ke tidak, dan dia akan bagi tahu dan dia ada formula dia. Jadi formula ni lah yang akan menjelaskan bahawa tema yang kita bentuk tu betul. Tidak berlaku pertindihan. Kalau berlaku pertindihan, pemeriksa akan tegur, awak ni ada satu tema ni sama dengan tema nombor 1 dengan tema nombor 10. Jadi awak yang sebenarnya kena tengok balik ni. Petikan ni tersilap. Tapi kalau kita dah buat iterator tadi, ni mana ada 3 orang yang pengesahan tema tu yang akan mengesahkan sama ada tema tu betul ataupun tidak atau sebaliknya. So itu jawapan saya. Hello, Assalamualaikum bro. Assalamualaikum bro. Waalaikumsalam. Saya ni bro. Ya, ya. Saya ni bro. Saya ni. Bro, saya ada 2 soalan. Ya, ya. Pertama tentang Viva di peringkat master dengan peringkat PhD ada kelainan tak? Sebab peringkat master kan tak ada usulan pemantapan dan kemajuan. Itu soalan pertama. Soalan kedua, kalau kita sekarang peringkat PhD dan master, kita kena buat pembentangan di proceeding dan juga ada peringkat master kena ada artikel yang dihantar dalam jurnal yang membantu jika kita letakkan juga dalam Viva. Okey. Soalan yang pertama, apa beza Viva Masters dengan Viva PhD? Viva Masters di UKM hanya ada seorang saja pemeriksa, iaitu pemeriksa dalam. Dia tak ada usulan, kemajuan atau pemantapan, dia tak ada. Dia tak ada 3 level tu. Melainkan awak full Masters full research, mode A. Kalau Masters full research mode A, macam Yusaini ni saya rasa dia mode B. Thesis kan. Jadi kalau full research memang kena ada usulan kemajuan dan pemantapan tadi kalau masters. Okay. Jadi untuk masters 20 minit sama juga. 20 minit. Jadi dia ada panel dia sama, dia tak ada pemeriksa luar saja. Okey. Untuk yang pembentangan tadi, pembentangan memang banyak membantu. Itu syarat sekarang. Syarat untuk lulus ialah mesti ada proceeding kan. Kalau ada jurnal, scopus lagi lah baik. Boleh kita letak kat hujung presentation kita, slide hujung. Slide hujung nanti letaklah. Lepas apa tu nak tutup awak punya presentation tu dekat kesimpulan, awak tunjukkan. Ini 3 pembentangan yang saya telah bentang dan proceedingnya. Dan ini satu jurnal yang saya telah buat. Itu bonus sebenarnya. Bonus. Okey. Okay, Zani. Terima kasih bro. Selamat puasa. Puasa. Ada lain? Ada soalan lagi? Betul. Yes. Saya. Ya, kalau di slide dapatan tu kan kalau kita, saya Mariana. Ya? Okey Mariana. Okey. Boleh. Teruskan. Ya, doktor. Ya. Untuk slide pembentangan, kalau fully quantitative kan, kita nak masukkan tema-tema dan juga kategori ataupun tema saja yang kita bincangkan. Kualitatif. Fully Letak tema, kategori dia dan pecahan-pecahan dia. Contoh satu saja ambil. Jangan ambil banyak-banyak sangat. Ya? Jangan ambil banyak-banyak sangat. Yang utama contohnya ada 5 tema utama. Letaklah 5 tema utama dan pecahan dia tu slide-slide yang seterusnya lah, tengok pecahan dia. Sebabnya kita nak tengok dia punya data dia, macam mana data dia. Pembentukan tema tu ada dalam teks thesis tu. Boleh kita baca lah. Biasanya pemeriksa akan baca benda tu dalam thesis. Jadi awak boleh letakkan, tunjuk satu contoh saja. Okey? Ada soalan lagi? Okey, terima kasih. Assalamualaikum. Okey. Kalau tak ada masih. Assalamualaikum doktor. Satu lagi soalan. Apa soalan dia? Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Okey doktor, gini. Saya nak tanya berkenaan dengan analisis Cohen Kappa lah. Saya nak bertanya tentang analisis Cohen Kappa. Okey,
sebab saya pernah ditanya oleh beberapa orang, saya pelajar di UPM lah. Saya pernah ditanya oleh beberapa orang bersyarah di UPM tentang analisis kelengkapan sebab kajian saya kualitatif. So dia kata adakah analisis kelengkapan ni tidak menjurus kepada kuantitatif sebab dia ada melibatkan formula dia kan. Dan juga ada pengiraan di situ. Jadi bagaimana pendapat doktor? Mungkin soalan ni saya takut ditanya dalam Viva lah. Ini berlaku di mana-mana pun. Saya pun ditanya benda tu. Jadi tak ada masalah. Sebab kadang-kadang kita dalam observation kita observe sampai 20 orang kan. 20 orang punya contohnya. Macam saya 23 orang saya observe. Saya kena ringkaskan. Jadi dia akan jadi dalam bentuk kuantitatif, tak ada masalah. Itu ringkasan kepada observation tu. Dalam observation tu ada orang buat ni, ada dia punya jadual. Kita ringkaskan. Dia bukan masalahnya ianya ialah bentuk data kuantitatif dalam kualitatif. Tetapi itu ialah cara kita untuk meyakinkan orang bahawa benda ni berlaku. Jadi iterator ni memanglah ada formula dia, tak salah, tak ada masalah. Formula tu diguna pakai untuk menjelaskan sama ada tema kita itu disahkan oleh tiga-tiga pakar tadi tu. Dia tak ada masalah walaupun dia ada formula dan dia ada angka. Maknanya kalau kualitatif tak semestinya tak perlu ada angka. Angka tu ialah untuk membantu menjelaskan data tu. Itu jawapan saya. Jadi tak ada masalah sebenarnya. Ada soalan lagi? Assalamualaikum doktor. Ya. Saya saya adalah dalam bentuk kuantitatif. Soalan saya di sini doktor adalah macam mana kita cara ataupun kaedah kita gunakan untuk kita dapatkan kita tentukan sama ada model dan teori ini adalah yang sesuai dengan kajian kita. Contohnya doktor, macam kajian saya sendiri adalah academic stress dalam kalangan murid sekolah menengah. Dan teori-teori yang saya gunakan adalah sendiri pun maklum bahawa kita dapat beberapa pemboleh ubah tidak bersandar dan satu pemboleh ubah bersandar. Jadi untuk dapatkan satu teori ataupun model yang betul-betul fix dengan kajian kita memang agak sukar doktor. Jadi saya cuma pilih beberapa model dan teori yang relevan dengan kajian saya. Adakah dia bertepatan doktor ataupun saya perlu mencari sesuatu model ataupun teori yang exactly kena 100% dengan boleh ubah bersandar dan tidak bersandar kajian saya. Itu doktor. Okey. Kita nak memastikan sama ada model atau teori itu betul, yang penting bagi kita ialah buat kajian literature kita dengan baik. Itu dia. Jadi biasanya sebulan 2 bulan awal dalam mana-mana kita menjalani research kita, PhD ataupun masters, bila mula buat thesis, kita kena mencari bahan dengan sebaik-baiknya lah supaya kita tak berlaku kesilapan atau memilih model yang tidak tepat lah. Jadi bila kita dah pilih model-model yang lebih mirip kepada research kita, maka kita kena pilih salah satu yang paling hampir dan tepatlah kepada research kita. Kita nak kata terlalu tepat tidaklah boleh, sebabnya research tu belum dijalankan lagi. Jadi bagi saya literature, kajian literature tu sangat penting. Kajian literature ni dia berterusan kan, maknanya selagi kita menjalankan research itu kita akan menambah baik. Tetapi kita kena ada kata pemutus. Kalau tidak nanti kita cari je bahan tak selesai-selesai literature kita tu. Kita nak jalankan, nak selesaikan bab satu kita. Jadi kita kena ada keputusan bahawa apa yang kita dah pegang ini, model A contohnya, inilah yang paling sesuai. Dan kita kena tengok apa kajian-kajian yang selain daripada kita ni, yang sebelum ni, apa dia orang kata pasal model tersebut. Adakah model tu relevan, adakah model tu boleh diguna pakai, adakah model tu baik untuk keadaan-keadaan sekolah yang sebegini-sebegini. Sebagai contoh saya juga, saya pilih satu model, tiba-tiba saya dah pakai lama model tu, sekali saya tengok model tu tak kena dengan keadaan di Malaysia. So saya kena ubah. Kena jujur pada diri sendiri. Kalau kata ianya tak sesuai, sebab tak nak masalah kat hujung nanti. Sekarang ni nak cepat, nak habis. Tetapi masalah nanti dekat hujung susah nak defend. Jadi kita kena apa? Kita kena jujur pada diri sendiri bahawa model itu, bahawa model yang paling baik. Bila kita dah pilih tu dan fikir dengan baik, ini yang betul, kita teruskan saja. Itu cara dia. Okey?
Okey doktor, thank you doktor. Okey. Ada persoalan lagi? Okey ya, saya rasa doktor saya nak, Prof saya nak tunjuk sikit lah saya punya apa thesis masa Viva dulu. Sebab saya ada buat apa? Ada buat dia punya apa? Tepi tu kan, kertas berwarna. Menunjukkan bahagian pengenalan. Bila masa dia tanya, saya ingat lagi masa dia tanya, okey saya tak berapa faham lah tentang awak punya metodologi. Saya ingat lagi pengurusi tanya sebab dia memang bukan kuali kan. Saya pun okey, baiklah saya kata sila buka muka surat 30 saya kata. Jadi saya pun bila saya kata begitu semua orang buka muka surat 30. Sebab semua ada dalam thesis. Saya nak defend menggunakan ayat sendiri. Maksudnya masa kita tengah gementar dan sebagainya, takut isi ke mana. Jadi saya mohon kepada semua untuk membuka muka surat 40. Jadi diorang pun buka kan. Mereka pun buka muka surat tu. Jadi saya pun buka muka surat tu, saya pun terangkan dengan lancar lah. Itu salah satu yang saya dapat lah. Sebab ini pun dulu lama dah kan, banyak tahun dah tapi saya masih simpan. Sebab saya rasa dia sangat membantu saya semasa Viva. Saya menggunakan teknik inilah sebab mudah, cepat. Mana metod cepat, implikasi teori terus saya betul boleh buka dengan cepat. Jadi tak perlu pemeriksa tu tunggu kan. Jadi mengurangkan lagi kita punya gemuruh sebenarnya dan menyebabkan diorang gembira lah rasanya sikit. Tapi saya walau bagaimanapun Viva saya 3 jam setengah juga, 3 jam lebih. Saya ingat lagi 3 jam lebih juga tapi tak rasa macam setengah jam je rasa masa tu kan. Jadi macam-macam semasa Viva tu macam-macam berlaku sebenarnya kan. Tapi kan cara yang sangat baik lah. Ini pun sebenarnya Prof juga yang suruh saya kan. Prof tegur saya, marah saya kan. Siapkan, buat begitu supaya mudah. Saya ingat lagi masa tu. Tahun 2015 ke 2016 saya ingat lagi kan. Jadi saya rasa memang banyaklah perkara-perkara yang kita perolehi pada hari ini dan kita masih buka ke Prof untuk pertanyaan lagi? Mungkin satu soalan untuk Habibah ya. Mungkin satu soalan. Boleh. Tak dengar. Tak ada, okey. Terima kasih semua kerana sama-sama kita. Okay, jadi kita nak ucapkan ribuan terima kasih lah yang tidak terhingga lah kepada Prof Madya Dr. Muhammad Izham Haji Muazzam atas perkongsian ilmu yang sangat-sangat bermakna pada tengah hari ni ya. Asalnya kita janji 1 jam jadi hampir 2 jam ya. Jadi kita doakanlah semoga semua para peserta dapat membentangkan Viva dengan tenang dan lancar ya Prof. Dan, amin. Saya doakan semua berjaya. Terima kasih banyak. Sehingga kita berjumpa lagi lah di perkongsian yang lain. Okay. Selamat berviva semua. Dr. Prof Muhammad Izham, terima kasih banyak-banyak atas berkongsi ilmu pada pagi ini. Semoga Allah mengganjari semua yang telah kita berikan pada pagi ini, hari ini. Thank you very much Dr. Abida. Thank you. Terima kasih semua. Terima kasih Dr. Nur Habibah. Terima kasih Prof. Terima kasih. Nanti terima kasih banyak Prof, Doktor. Terima kasih Prof. Ada lagi ke Prof untuk sesi yang kedua? Kalau siri yang kedua nanti kita tengoklah keadaan begini. InsyaAllah Dr. Habibah. Terima kasih banyak. Terima kasih Prof. Terima kasih Doktor. Okey, sama-sama. Okey. Semoga berjaya semua, sukses semua. InsyaAllah. Tentang kualitatif research kata. Ada pertanyaan lagi ya? Untuk link kepada SPL KPM kita ada letakkan dalam dan kita yang mana tinggalkan email, kita akan hantar rekod ni kepada yang telah berikan tadi ya, telah diberikan kepada pegawai saya tadi. Nanti kita akan emailkan semula kepada mereka. Okey Dr. Habibah, saya keluar ya. Okey, terima kasih doktor. Terima kasih doktor. Terima kasih. Thank you very much.